Seterusnya kita akan membincangkan bagaimana untuk mengira ataupun mencari pecutan, mencari halaju purata melalui pita detik. Okey, mari kita study sikit tentang pita detik ni. Pita detik pertama panjangnya berapa? 2 cm. Kedua 3 cm. 4 cm. Yang ni 5. Yang ni 6. Yang ni 7. Dan yang terakhir adalah 8. Jadi kita tengok untuk satu jalur ni mengandungi berapa detik. Cuba tengok kan. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 detik untuk satu jalur. Cuba tengok yang lain pun sama. 10 detik, 10 detik, 10 detik, 10 detik, semua sama kan. Jadi 10 detik bermaksud dia ada berapa titik sebenarnya? Ada 11 titik. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 titik mengandungi 10 detik. Jadi satu jalur dianggap mengandungi 10 detik. Okey kan? Cikgu nak bagi tahu kamu tentang frekuensi jangka masa detik ialah 50 Hz. 50 Hz maksudnya dia boleh membuat 50 detik dalam 1 saat. 50 detik dalam 1 saat. Jadi kalau kita dapat buat 10 detik, berapa masa dia? Okey, cikgu ulang balik kan. 50 detik dalam 1 saat. Kalau 1 detik 0.02 saat. Jadi untuk menghasilkan masa daripada 1 detik ini, dia perlukan masa sebanyak 0.02 saat. Okey. Jadi soalan pertama, soalan seterusnya kan, carikan masa untuk 10 detik. 1 detik ni berapa? 0.02. 10 detik. Jadi darab dengan 10 lah. Kita dapat 10 darab dengan 0.02 saat. Jadi 0.2 saat. Jadi maksudnya masa untuk 10 detik sama dengan 0.2 saat. Jadi cikgu nak bagi tahu kamu satu jalur ini mengambil masa sebanyak 0.2 saat. Jalur ni pun masa dia sama tak? Sama juga sebab ada 10 detik. Masa dari sini ke sini 0.2 saat. Masa dari sini ke sini 0.2 saat. Masa dari sini ke sini juga 0.2. Jadi semua adalah masa yang sama. Okey kan? Jadi soalan seterusnya, berapakah bilangan titik dalam 10 detik? Cikgu dah terang dah tadi dah. Berapa tadi? 11. Okey, seterusnya kita akan bincangkan bagaimana untuk mencari pecutan. Okey, cuba lihat di sini kita ada bincang jenis gerakan ni. Jadi kita dapati panjang jalur pertama, kedua, 3 dan 4 sampai yang akhir ni adalah panjangnya bertambah ke atau berkurang? Ya, bertambah. Jadi kita katakan dia mempunyai halaju, jadi gerakan halaju yang bertambah sebab panjang jalur semakin bertambah. Okey, kita nak tahu berapa pecutan dia. Cuba tengok. Pecutan dia daripada jalur pertama berapa? 3 cm kan? Jalur pertama 2 cm. Jalur kedua 3 cm. Beza dia berapa? 1 cm. Ini pun beza dia pun 1 cm. Ini pun beza dia pun 1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. Jadi kita kata perbezaan antara jalur-jalur ini meningkat secara seragam. Betul tak? Jadi kita kata pecutan untuk gerakan ini adalah seragam. Okey, ulang balik kan. Untuk gerakan ini halaju bertambah sebab panjang jalur bertambah. Yang kedua, pecutan adalah mala kerana panjang di antara, beza panjang antara jalur adalah sentiasa sama, iaitu 1 cm. Okey, sekarang kita kira bagaimana mencari pecutan. Hitungkan halaju awal. Halaju awal kita ambil jalur yang pertama. Ini. Kalau halaju akhir, kita ambil jalur yang terakhir. Okey. Okey, cuba lihat halaju awal. Berapa panjang jalur pertama? Berapa? 2 cm.
Hal laju sama apa? Hal laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi jarak atau sesaran bagi masa. Hal laju sesaran bagi masa. Jadi sesarannya sama dengan 2 cm bahagi masa. Masanya berapa? Berapa masa ni dari sini ke sini? 0.2. Sebab satu jalur ni mengandungi 10 detik. Sebab 10 detik masanya adalah 0.2 saat. Jadi kita letak bagi. Jadi 2 bahagi dengan 0.2 saat, kita akan dapati jawapannya adalah 10 cms-1. Ini unit untuk hal laju. Kenapa cm? Sebab 2 ni adalah cm. Dalam unit cm 2 cm per 0.2 saat. Jadi cm per saat. Jadi cms-1. Okey, untuk seterusnya hitungkan hal laju akhir. Hal laju akhir mana? Jalur ke mana? Jalur yang terakhir. Ini jalur yang terakhir. Berapa panjangnya? 8. Okey. Berapa masa dia dari sini ke sini? Sama juga, 0.2 saat juga. Sebab ini kita ambil consider satu jalur. Jadi kita dapat 8 bahagi 0.2, kita dapat 40 cms-1. Ini hal laju awal 10, hal laju akhir 40. Okey kan? Okey, ini satu lagi kan, cerita yang agak special sikit tentang sela masa ataupun masa yang dia ambil. Okey, cuba lihat sekarang ada berapa jalur semua? 1 jalur, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebab ada 7 jalur, kita sebut bilangan jalur sama dengan 7. Jadi N sama dengan 7. Bilangan jalur sama dengan 7. Dia minta hitungkan sela masa. Jadi untuk menghitungkan sela masa, kita kena guna satu rumus, iaitu N tolak 1 darab dengan 0.2. Mana datang 0.2 ni? 0.2 ni merujuk pada masa untuk satu jalur. N tolak 1. N ni apa? Jumlah jalur. Apa jalur dia? Ada 7. Jadi 7 tolak 1 darab dengan 0.2. Kita akan dapat 1.2 saat. Kena ada N tolak 1. Ni macam rumus kan. Sela masa kita akan gunakan rumus. Sebab pecutan masanya adalah sela masa. Okey, kita dah dapat sela masa sama dengan 1.2. Okey, next kita pergi pada yang keempat, hitungkan pecutan. Hitungkan pecutan senang saja. Kita boleh terus menggunakan dalam rumus A sama dengan V tolak U bahagi T. Itu formula pecutan. Jadi kita gantikan V 40, U 10, T adalah sela masa 1.2, gantikan di sini. Dan kamu letakkan kalkulator, kamu akan dapat 25 cms-2. Kenapa S-2? Sebab dia adalah pecutan. Okey kan? Okey, seterusnya kita akan membincangkan bagaimana mencari hal laju purata. Okey kan? Hal laju purata. Kita ada berapa jalur sini? 7 jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jalur pertama berapa panjang? 2. Kedua, lepas tu 4, 5, 6, 7, 8. Jalur, panjang jalur lah. Jadi jumlah sesaran, jadi kita tambah lah. Panjang ni 2 tambah dengan panjang ni 3, tambah dengan panjang ni 4, tambah dengan panjang ni 5, tambah dengan panjang ni 6, tambah dengan panjang ni 7, dan tambahlah sekali dengan 8. Itu adalah jumlah sesaran. Tambah semua, 2 tambah 3, semua ni tambah, sama dengan 35 cm. Ni. Okey, seterusnya yang kedua diminta cari jumlah masa. Okey, kita tengok. Tadi cikgu cakap berapa jalur ada sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jalur kan? Jadi ada 7 jalur. Jadi satu jalur berapa masa dia? 0.2 saat. Jadi 7. Ni terus kita ambil, tak guna rumus ni kan. Kalau salah masa kita guna rumus ni. Yang ni jumlah masa kita terus ambil 7 darab dengan 0.2. N darab 0.2, itu 1.4 saat. Okey kan. Seterusnya kita masuk yang ketiga, itu hitungkan hal laju purata. Hal laju purata senang. Hal laju sama apa? Jumlah sesaran bahagi dengan
jumlah masa. Jadi kita tahu 35 bahagi dengan 1.4 saat. Jumlah sasaran 35, jumlah masa 1.4. Jadi dapat 25 cms -1. Okey